Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Sementara buku diedarkan. Baik, kita masuk dalam hadis yang berikutnya, hadis yang ke-67. Keadaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar dan orang-orang lain ketika wafatnya junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita ke hadis pada malam ni, macam saya bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan-puan, tak tahu perempuan dah tak ada. Ada tuan-tuan dah. Tuan-tuan, malam ni kita akan menyelusuri beberapa detik-detik saat sakit dan wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita akan baca hadis ni, baru kita akan nampak dia punya kronologi itu, apa yang berlaku. Baik, saya cerita dekat tuan-tuan beberapa permulaan, urutan mula-mula sakit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru kita baca hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, yang membawa pada wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pada 29 Safar tahun ke-11 Hijrah. Setelah 11 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, itulah tarikh atau tahun terakhir baginda Rasulullah SAW. Jadi meninggal 12 Rabiul Awal. Meninggal ni meninggal Muharram, Safar, Rabiul Awal. Safar ni bulan yang kedua, Muharram pertama, Rabiul Awal bulan ketiga. Meninggal dan tarikh lahir dan meninggal sama tarikh, 12 Rabiul Awal. Jadi mula sakit tu lebih kurang 29 Safar, tak masuk lagi Rabiul Awal. Lebih kurang 2 minggu lebih sakit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu baginda menghadiri majlis pengemudian jenazah di perkuburan Baqi'. Baqi' itu dekat mana? Dekat dengan Masjid Nabawi lah. Kalau kita pergi Madinah, berhadapan, tengok di mana hotel yang kita duduk lah, dia akan duduk Baqi', perkuburan. Nabi SAW pergi di situ, ada jenazah, Nabi selesaikan semua. Masa balik daripada tu, Nabi SAW mengalami sakit kepala yang agak kuat. Permulaan bila 29 Safar. Kemudian sedikit demi sedikit sakit kepala tu disebabkan apa? Sakit kepala tu adalah disebabkan makan daging yang telah dilumuri dengan racun yang sangat kuat ketika Khaybar. Ketika Khaybar, peperangan tu, Nabi SAW telah dijamu oleh seorang perempuan Yahudi dengan jamuan dan hidangan berupa kaki kambing. Bahagian yang kaki dia naik atas paha, bahagian tu bahagian yang Nabi SAW suka. Orang-orang Yahudi ni, kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi SAW lebih daripada mereka mengenal anak-anak mereka. Kita ada anak, kita tahu anak kita makan pedas mana, anak mana yang boleh share, anak mana yang dia jenis, semua-semua makanan kita tahu. Demikian
yang nama kata orang Yahudi ni, dia sangat fasih dengan latar belakang. Dia buat hidangan yang Nabi suka, kemudian dilumuri dengan racun yang sangat kuat. Ada beberapa orang sahabat yang dah letak di mulut, disebabkan racun tu kuat, on the spot meninggal dunia. Tetapi Nabi SAW, antara mukjizat baginda adalah daging yang lahmun masmum, yang telah dilumuri oleh racun tadi tu, berkata-kata, wahai Rasulullah SAW, aku ni dilumuri racun, elakkan makan aku. Nabi panggil Yahudi perempuan tua tadi tu, Nabi tanya kat dia, sebab apa hang, betul ke hang ada racun kat sini? Dia kata ada. Sebab apa hang lumur racun dekat aku? Maka kata dia, kalau betul hang Nabi, hang akan selamat. Tapi kalau hang orang yang menipu, menyusahkan kami, biar hang mati dekat sini. Ternyata mukjizat Nabi SAW sangat kuat, sehingga kesan dia tu tak terasa. Tapi bila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tanya, wahai Rasulullah, sebab apa sakit? Nabi kata, kemungkinan disebabkan racun di Khaybar tu, dia lama duduk di badan ni, termakan sikit ni, tapi dia punya filter terlalu kuat, hebatnya badan Nabi ni, dia punya kesan tu lambat baru dia terasa. Tu pun dia bukan rasa teruk sangat, dia rasa sakit kepala. Sebab tu sesetengah ulama menyatakan bahawa kalaulah kita kata Nabi SAW mati syahid, boleh. Sebab kesan daripada Khaybar tu berterusan sampai ke wafatnya Nabi SAW, maka Nabi layak dapat keistimewaan orang-orang yang mati syahid. Apa keistimewaan orang mati syahid? Orang mati syahid ini adalah bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka ini hidup di sisi Allah dan mereka akan diberi rezeki oleh Allah. Sebab itulah isteri-isteri Nabi SAW, apabila Nabi meninggal dunia, maka orang lain tak boleh kahwin. Isteri Nabi SAW kita panggil Ummul Mukminin. Dalam surah Al-Ahzab, dalil dia Allah Ta'ala sebut, wa azwajuhu ummahatukum, dan bermula isteri-isteri Nabi itu semua adalah level mak untuk kamu. Maksud mak di sini bukanlah kata Syekh Karim Zaidan. Di dalam kitabnya Mufassal fi Ahkamil Bar'ah wa Baitil Muslim menyebut, bukan bermakna kalau dia tu mak, maknanya orang-orang yang duduk zaman tu boleh salam dengan isteri-isteri Nabi. Kan mak kita bolehlah salam dengan dia. Kan mak kita, boleh dah dia tak pakai tudung depan semua orang Islam, sebab dia tu mak kita. Boleh tak dia mewarisi pusaka? Kerana mak dia boleh waris pusaka pada anak-anak. Jadi boleh tak kita ambil duit tu semua sebagai waris pusaka? Kata Syekh Karim Zaidan, nisbah yang kata mak tu adalah bahagian perkahwinan sahaja. Bagaimana kita tak boleh kahwin dengan mak kita sampai bila-bila, demikian itulah isteri-isteri Nabi SAW apabila pernah berkahwin dengan Nabi, tak boleh lagi berkahwin dengan orang lain, seolah-olah Nabi SAW masih hidup lagi. Orang nak jadi title ibu tunggal atau janda lah, bahasa mudah kita faham ni adalah apabila suami dah tak ada, seolah-olah suami ada lagi. Suami ada lagi. Banyak hadis yang Nabi para ulama hujah kata apa? Apabila orang-orang bagi salam dekat Nabi, Allah akan kembali ke roh Nabi SAW untuk jawab balik salam. Seolah-olah tak ada saat dan ketika di dunia ni yang orang tak ucap salam dan selawat pada Nabi SAW. Dengan apa? Dengan semayangnya Assalamualaikum ayuhan Nabiyyu. Lepas tu orang semayang sunat. Banyaklah kalau kita tengok fenomena azan, negara ni azan bertambung-sambung seluruh dunia. Nama Nabi tu tak usang, tak lekang daripada bibir manusia dalam dunia ni. Semua tu menunjukkan bahawa Nabi SAW masih hidup lagi. Itu hujah lah. Adapun dalil Quran tadi menyebut bahawa tak boleh kahwin. Macam Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW wafat, dia umur 18 tahun. Umur PLKN lah kalau ada zaman tu. Bermula umur tu sampai umur 63. Aisyah 63, Sayyidina Abu Bakar 63, Nabi SAW 63. Tiga nombor yang sama.
Sayyidina Abu Bakar dia lebih ajaib. Sabtu dia tanya dah, hari ni hari apa? Sabtu. Kalau aku meninggal hari Senin kan baik. Esok dia tanya lagi, hari ni hari apa? Hari Ahad. Kalau aku meninggal hari Senin kan bagus. Betul-betul hari Senin tu dia meninggal. Sama umur dengan Nabi SAW. Ini orang panggil sehidup dan semati, sahabat yang diakui oleh Al-Quran. Okey, itu bermula sakit pada 29 Safar. Sakit kepala sangat kuat, sehingga Aisyah kata Nabi ambil kain color kuning, Nabi balut kepala ni. Terlalu sakit, Nabi balut kepala. Ada yang kata tak, kain tu bukan kuning. Kain tu kuning disebabkan ada herba atau daun-daun yang diletakkan di situ sehingga kekuningan daun tu. Siapa yang letak daun-daun dekat situ? Aisyah. Sebab apa Aisyah yang pergi letak dekat situ? Sebab masa Nabi SAW sakit, isteri-isteri Nabi SAW berikan giliran mereka kepada Aisyah. Dia kata tak apalah, Nabi ni kami tak mau saat dia jalan sini, dia jalan rumah tak jauh, area tu je, walking distance je. Tapi tak mau, orang sakit ni kami tak mau, biar kami jalan tak apa, Nabi stay kat sini. Lagipun Aisyah ni dia muda, dia senang nak khidmat, dia muda. Aisyah jangan takut, kami akan main khidmat. Aisyah ni dia hebatnya, selain pada dia pandai bab-bab agama, pandai bab agama. Kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat besar-besar, dia kata apa? Kami ni kalau kami bincang ada satu benda-benda yang kami macam tak ada arah. Macam mana ni ya? Macam nak selesai macam mana isu ni ya? Tak pernah kami jumpa Aisyah, isu tu kami tak dapat penyelesaian. Jarang. Aisyah ni dia adalah orang yang macam brilliant, bijaksana, jenis cerdik gitu. Jadi macam depa jumpa Aisyah, depa kata, awak kami macam tak fikir benda ni. Oh, macam ni senang je. Ayat ni tak terlintas pula kat kami. Bila jumpa tu, begitu faqihnya Aisyah ni bab-bab agama ni, tak heranlah sebab suami adalah seorang Nabi. Nombor dua, dia pandai adalah nasab. Dia pandai keturunan. Siapa yang pandai nasab ni? Bapa dia, Sayyidina Abu Bakar, dia pandai nasab. Dia suka, dia tahu, kamu ni, bapa kamu sekian kan, tok kamu duduk sekian-sekian ni kan. Dia macam tahu sejarah salah silah keturunan dia. Oh, tok kamu dulu dengan kami lah dulu, kami macam ni, tok kamu macam ni, duduk sini, pindah sini apa semua. Budak tadi dia kagum. Banyak macam tahu, saya pun tak tahu macam tok saya ni. Macam mana boleh tahu lah. Demikianlah Sayyidina Abu Bakar, dia ambil perhatian orang sebelum Nabi dakwah. Dia cakap dekat orang sampai orang rasa kagum dengan dia. Keturunan aku dia pandai ni. Ni kami nak cakap pasal Islam sikit, dia suruh Nabi cakap. Ataupun dia sendiri akan sebarkan kalimah la ilaha illallah. Sebab dia ada wow factor, dia akan menyebabkan orang jadi kagum dengan dia. Sebab dia jadi macam, hebatnya dia ni. Terus hebat tu, selit terus kalimah tauhid la ilaha illallah. Dua, dia pandai. Nombor tiga, dia pandai pakar siapa dia? Bab perubatan. Kalau ada farmasi, dia boleh dapat. Bab farmasi, dia buka farmasi, dia boleh tahu ubat apa. Macam mana dia pandai sangat? Sebab masa Nabi SAW sakit, dia the one and only yang jaga Nabi. Jadi orang semua main tengok lah kan. Dulu tuan-tuan ingat tak masa arwah Tok Guru Harudin dia sakit, semua orang pi saya tahu. Memanglah di medan politik ni berbeza pandangan, tapi nama orang baik ni bila dia sakit, saya tengok dulu Tun Mahathir pi, pemimpin-pemimpin yang barisan pembangkang lah, bagus daripada duduk pi ziarah dia orang sakit kan. Dia duduk IJN sebagainya, dia pergi sebab orang baik, orang suka. Taman-taman kita ni lah ada orang baik-baik sakit kan, kita pergi ziarah dia. Orang baik macam arwah Tok Guru Harudin pun orang ziarah. Saya ingat Datuk Siti Nurhaliza, Datuk K pun pergi ziarah. Hati-hati pun pergi ziarah. Sebab orang baik kan, orang semua sayang. Tambahlah Nabi SAW, lagi orang sayang. Di Syam, di Yaman, bila mereka dengar Nabi ni sakit, tak mereka buat apa? Mereka cari doktor pakar yang paling hebat sekali. Mereka kata kat dia, hang pi dekat Madinah, pi tengok Ustaz, Nabi sakit apa, hang tolong Ustaz, ubat. Tabib yang terbaik sekali lah, yang 7 bintang yang hebat sekali ni, mereka hantar. Bila mereka main, mereka akan selalu cerita pasal ubat. Ubat ni nak makan macam ni, ubat ni makan macam ni. Kadang-kadang dia tak bagi ubat, dia bagi herba. Ambil daun ni, ambil akak ni, macam ni. Kesemua tu yang buat tu siapa? Aisyah. Sebab Nabi tak boleh buat tau. Nabi sakit, dia pandai ambil ubat ni, sakit ni. Kalau demam ni buat macam ni, kalau lenguh jari macam ni, kalau orat sakit yang ni.
Kalau boleh bukukan petua-petua tu, mungkinlah lebih hebat lagi kan. Okey, tu nama Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi seminggu sebelum wafatnya Nabi SAW, Nabi bertambah penat. Maka Nabi SAW dia punya kemampuan memori ni dia tak berapa stabil. Bukanlah kata macam lupa tu ingat, cuma dia macam ingat-ingat lupa. Contoh Nabi kata, esok ni aku kat mana? Esok aku kat mana? Maka fahamlah isteri Nabi SAW bahawa Nabi ni dia nak duduk kat rumah Sayyidatina Aisyah. Mula-mula memang dia bergerak dulu. Tapi bila minggu terakhir ni, Nabi selalu tanya, esok aku kat mana? Esok aku kat mana? Macam Nabi selesa duduk rumah Aisyah. Maka mereka pun izin mereka duduk di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kerana Nabi selesa di situ dan beberapa sebab yang saya abang tadi itulah. Maka Nabi SAW pergi ke rumah Aisyah, dipapah oleh Sayyidina Ali dan Fadl bin Abbas. Di rumah Aisyah lah Nabi SAW menghabiskan minggu-minggu terakhir daripada sakit dan wafatnya Nabi SAW. Okey, parking dah di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fadl bin Abbas itu adalah pakcik Nabi SAW, sepupu lah. Abbas pakcik Nabi SAW. Fadl ni adalah adik-beradik kepada Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas. Ni semua adik-beradik lah, sepupu depa papa. Sama Sayyidina Ali juga adalah sepupu Nabi SAW. Bapa Sayyidina Ali adalah pakcik Nabi, pakcik Abu Talib yang Nabi duduk lama dekat rumah Abu Talib, yang Abu Talib jaga tu kan. Masa Abu Talib jaga, Sayyidina Ali duduk sekali dengan Nabi lah. Maksudnya mereka memang sebesar sekali, sekecil macam tu. Baik, kita masuk kepada hari Rabu 7 Rabiul Awal. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Isnin tu Nabi meninggal. Rabu seminggu sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Kepanasan badan baginda Nabi SAW makin lama makin meningkat, makin lama makin meningkat. Maka Nabi SAW kerap kali pengsan. Apabila sedar, Nabi akan minta agar disimbahkan air kepada Nabi agar Nabi SAW berasa segar. Ini kerana Nabi nak untuk keluar ke masjid untuk menyampaikan amanat kepada para sahabat. Akhir Rabu tu macam agak menuju ke arah panas sangat badan, selalu Nabi pengsan. Bila Nabi pengsan ni, Nabi akan minta ayak. Biasanya mereka akan buh ayak kat muka Nabi, Nabi akan terjaga macam tu. Apabila lega sikit, Nabi SAW keluar ke masjid dengan berbalut kepala, berbalut kain putih atau kain kuning. Kain tu jadi kuning sebab memang kain tu kuning, atau diletakkan herba dan ubat sehingga kain tu jadi kuning. Menaiki mimbar dan berkhutbah pada orang ramai sehingga bertemu waktu zuhur. Kemudian baginda berhenti untuk solat zuhur, kemudian menaiki mimbar sekali lagi, menyambung khutbah Nabi SAW. Hari Rabu tu masih nampak macam okey sikit je, Nabi pergi masjid. Daripada pagi Nabi khutbah sampai zuhur, berhenti zuhur, rehat sat, sambung lagi khutbah, semua betul. Antara isi khutbah Nabi SAW 5 hari sebelum Nabi meninggal tu apa dia? Pertama, larangan baginda SAW untuk jadikan kubur baginda sebagai masjid apabila wafat kelak. Maknanya jangan sembah kubur tu. Sekarang ni ada tausik, ada pembesaran kubur tu, diletakkan penghadang macam tu, boleh, tak apa, tak masalah. Menawarkan diri untuk dibalas jika ada siapa yang pernah dizalimi atau dijatuhkan maruah. Nabi dalam khutbah Nabi bagi tahu, ada tak siapa-siapa yang aku pernah pukul hampa? Ada tak siapa-siapa yang aku pernah buat zalim kat hampa? Hampa boleh mai dekat aku boleh balas dendam kat aku balik. Bolehlah nak buat apa-apa. Aku tak mahu ada apa-apa isu di kalangan manusia. Dan Nabi SAW juga pesan supaya tolong buat baik dengan golongan Ansar. Ansar ni siapa? Orang asal Madinah. Orang asal Madinah. Kalau kita zoom dekat lagi, orang Ansar tu siapa? Konten dalam orang Ansar tu siapa? Aus dan Khazraj. Kalau kita zoom in lah, kalau kita zoom out kat luar tu, kita nampak nama satu je. Nama mereka adalah Ansar. Maka orang Aus dan orang Khazraj
hampa tolong buat baik dengan mereka. Dan Nabi SAW beritahu bahawa baginda diberi pilihan oleh Allah antara senang dunia, apalah tu peringatan umum. Kemudian masuk 4 hari sebelum Nabi SAW meninggal, keesokannya adalah hari Khamis 8 Rabiul Awal. Apa yang berlaku? Nabi SAW bertambah kuat dan Nabi minta daripada sahabat agar dibawakan kepada baginda pen dan kertas. Baginda ingin menulis wasiat pesanan. Namun melihat keadaan Nabi SAW yang uzur, sebahagian sahabat antaranya Umar berkata, biar Nabi SAW rehat. Siapa pun jangan ganggu baginda, dan apa yang baginda tinggalkan untuk kita, Quran dan Sunnah, sudah cukup untuk kita. Nabi nak tulis, maknanya bukan Nabi tulis, Nabi bagi kat orang, Nabi akan cakap, apa tolong tulis benda-benda penting yang aku nak beritahu. Tapi Sayyidina Umar nampak macam keadaan Nabi ni jangan kacau lah, biarlah Nabi rehat, biar pergi, jangan kacau dia. Sebahagian bersetuju dan sebahagian lagi tak setuju, menyebabkan berlaku sedikit perselisihan, sehingga Nabi merintahkan mereka keluar dan tak jadi menulis wasiat. Biasalah ada orang kata bagilah tulis sebab ada benda penting-penting, mungkin Nabi tak ada nak bagi, jadi berkelahi. Nabi jadi tak syok, Nabi kata apa, keluar lah, aku nak rehat. Pada hari sebelum tu Nabi SAW sakit kuat, namun baginda masih upaya keluar ke masjid. Mereka solat berjemaah bersama orang ramai dan mengimamkan mereka. Solat maghrib hari ini, Khamis, Nabi SAW masih keluar. Namun apabila tiba Isyak, sakit baginda kuat dan baginda tak berupaya keluar. Jadi Khamis tu Nabi masih pergi masjid. Kebiasaannya masa Nabi sakit ni dipapah oleh dua orang tadi tu lah. Satu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, satu riwayat menyebut Sayyidina Abbas. Mereka akan papah Nabi SAW. Nabi akan jalan, kadang Nabi tak larat, seret kaki. Ada hari Nabi kuat sikit, Nabi jalan. Kadang maksudnya dalam perjalanan tu, dalam hadis kata hatta lahu khattun fil ardi, sehingga ada line dekat tanah, dekat pasir tu ada line, tak kira tapak kaki ada line. Bersungguh Nabi nak pergi sembahyang berjemaah. Jadi kita motivasi di sini, satu motivasi untuk kita lah, kita yang sakit, kita yang dekat Masjid Surau ni ada, dan tambah pula kita nak penlebaran masjid yang lebih lawa dan surau dan lebih hebat lagi, maka kita jadikanlah masjid dan surau ni sebagai satu macam rumah kedua kita lah. Biar selalu kita ada, kita main, ambil semangat. Maksudnya Nabi sakit pun Nabi main juga. Bila Nabi tak main sembahyang dah, hari Isyak, hari Khamis, Nabi tak main dah. Maka Nabi SAW minta Abu Bakar radhiyallahu anhu imamkan orang ramai, gantikan Nabi SAW. Dari Isyak inilah Abu Bakar jadi imam sampai wafatnya Nabi SAW. Isyak hari Khamis, Jumaat sehari 5 waktu, Sabtu, Ahad, Isnin subuh pun ada lagi. Maksudnya itu jumlah waktu yang Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Jumaat, Sabtu, Ahad 15 waktu, subuh 16 waktu, 17 kali dia jadi imam. Start daripada Isyak malam hari Khamis tu. Menurut kajian ulama 17 waktu lah. Baik, sehari atau 2 hari, Sabtu dan Ahad sebelum wafat Nabi SAW, Nabi rasa lega sikit, lalu Nabi keluar dengan dipapah oleh 2 orang menunaikan Zuhur. Ketika itu Abu Bakar sedang imamkan. Zuhur dah asap, Nabi macam okey sikit, Nabi suruh orang bawa, Nabi pergi. Menyedari kedatangan Nabi SAW, Abu Bakar ingin berundur ke belakang untuk beri laluan pada Nabi. Tetapi Nabi SAW berisyarat supaya beliau kekal di tempatnya. Lalu Nabi SAW suruh orang yang memapahnya supaya membawa ke kiri Abu Bakar. Baginda solat sambil duduk dan Abu Bakar ikutnya dengan menguatkan suara takbir supaya dapat didengari oleh orang di belakang, yakni Abu Bakar mengikut solat Nabi SAW sebagai mubaligh bagi imam. Masih lagi Nabi SAW jadi imam, tapi dalam keadaan ikut je. Sayyidina Abu Bakar tengok Nabi lah, dia macam nak pergi belakang lah. Nabi kata tak apa, hang jadi, boleh lagi. Ahad, Nabi SAW memerdekakan semua hamba-hamba baginda dan memberi sedekah 7 dinar yang ada dalam simpanan baginda. Senjata juga dihibahkan pada orang Islam. Hari Ahad tu, semua benda-benda yang di kepunyaan Nabi
ada 7 dinar last buah penamatnya duit yang ada dekat Nabi. 7 tu pun Nabi panggil orang, edarkan semua orang, semua senjata, pedang, perang, baju besi, semua benda-benda tu hibah, maknanya panggil orang Islam, bagi dekat mereka, ni barang-barang aku, hampa pakai ambil semua. Macam Nabi buat persiapan awal dah, untuk macam dah tahu dah. Ketika menjelang subuh pada hari wafat, hari Isnin, Nabi SAW meninggal hari tu. Waktu duha tu lah Nabi meninggal. Tapi subuh, hari subuh tu, apa berlaku adalah ketika para sahabat semua berdiri di saf dengan Sayyidina Abu Bakar semua nak masuk nak sembahyang dah, maka muncul Nabi SAW di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi selak tirai. Selaknya tirai tu, semua orang tengok muka Nabi ni macam Nabi dah sembuh dah. Semua orang seronok, Rasulullah dah sembuh dah ke? Senyum ceria, Nabi seronok sangat. Sahabat pun tengok rasa macam hebat sangat. Tetapi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, sahabat tak tahu itulah senyuman terakhir yang mereka tengok Nabi SAW. Kerana selepas itu Nabi tutup balik tirai, mereka tak jumpa lagi Nabi SAW dalam keadaan hidup. Tapi sembahyang subuh hari tu memang semua orang sembahyang dalam keadaan ceria. Sembahyang tu keadaan lepas ni aku nak pergi jumpa Nabi lah, seronok lah, Nabi dah mai balik dah. Sebab hampir 17 waktu, 3 hari 4 hari mereka tak jumpa Nabi jadi imam. Menyedari kemunculan, Abu Bakar juga ingin, bila tengok Nabi SAW mai nampak macam ceria tu, Sayyidina Abu Bakar nak undur, tapi Nabi bagi isyarat, terus hampa terus solat macam biasa. Kemudian Nabi SAW jatuhkan tirai dan masuk balik kembali. Apabila matahari telah meninggi, maka Nabi SAW panggil anak dia Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dan bisik sesuatu. Masa tu waktu duha, matahari dah tinggi, masa tu semua orang duk main lah. Orang duk main ziarah Nabi. Orang tak tahu Nabi nak meninggal lagi, tapi orang duk main ziarah Nabi macam biasa. Cuma dalam ramai-ramai tu Nabi panggil Fatimah. Nabi panggil Fatimah, Nabi bisik. Aisyah ada kat situ. Nabi bisik dekat Fatimah. Apa dia? Fatimah pergi belakang. Dia pergi belakang, Fatimah nangis. Dia tak duduk, dia menangis. Dia lak air mata dia. Banyak kali dia menangis. Kemudian Nabi panggil lagi Fatimah sekali lagi. Pagi tu kan, panggil Fatimah, Nabi bisik, cakap satu benda. Lepas tu dia menangis, tapi dia seronok. Dia macam gembira. Dia macam seronok sangat lah. Dia pun lak air mata dia macam dalam keadaan gembira, sambil senyum-senyum macam tu. Aisyah radhiyallahu ta'ala melihat watak dua beranak ni, yang dia pun agak apalah rahsia yang Nabi bisik sampai menangis dan seronoknya. Setelah meninggal Nabi SAW, dia tanya dekat Fatimah. Sebab apa? Fatimah kata, tadi dekat-dekat ayah nak meninggal tadi, bapa aku panggil bagi tahu kat aku. Bapa aku bagi tahu, Fatimah, aku tak lama lagi, sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Mendengar kata-kata tu, Fatimah sedih sangat, dia menangis. Sebab dia sangat rindu dan sayang pada Nabi SAW. Fatimah ni anak yang Nabi sayang sangat dan Nabi hormat sangat dekat dia. Boleh bayang kalau Fatimah main rumah, Nabi akan bangkit, Nabi akan pi dekat dia, Nabi akan cium di kepala dia. Nabi sangat sayangkan dia. Bila dia main, bahkan Nabi SAW akan bangun, Nabi akan minta dia duduk di tempat yang Nabi duduk tu. Maknanya kalau orang Arab ni, dia boleh korban tempat dia bagi orang lain duduk, maksudnya itu orang yang ada, orang yang dia sayang atau dia terlalu hormat, dia bagi macam tu. Maka bila Fatimah ingat, Fatimah terlalu sedih. Kemudian apa yang menyebabkan kamu jadi seronok? Kata Fatimah radhiyallahu ta'ala, aku seronok sebab Nabi bagi tahu dalam semua anak orang yang ada dekat sini, akulah yang akan menyusuri yang pertama. Sebentar lagi aku meninggal, tapi aku akan pergi juga. Satu benda yang pelik. Sebab apa? Bila Nabi nak meninggal, dia sedih. Tapi bila dia nak meninggal, dia seronok. Sebenarnya mati ni, dia adalah perpisahan sementara sahaja.
Bila orang tu mati, kita boleh jumpa balik orang yang kita sayang tu. Syarat orang tu beriman, dia ni pun beriman, boleh jumpa balik ke akhirat. Tapi kalau seorang beriman, seorang tak beriman, dia akan terpisah. Dalil, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, surah Yasin. Berpisahlah kamu wahai orang-orang yang mujrim, orang yang dosa. Orang buat dosa, dia tak boleh duduk satu dengan orang-orang yang duduk dalam syurga, tak boleh. Bahkan orang-orang roh orang yang baik, dalam hadis Imam Muslim menyebut, apabila roh orang baik ni dia balik, dia akan jumpa dengan kawan-kawan dia, roh-roh yang baik ni dia akan jumpa. Dia akan tanya, macam mana hang, sihat kau, macam mana family aku semua, macam mana, dia akan tanya. Dan orang yang baru meninggal, dia akan tanya, sebelum aku ni ada orang mati, jiran kita yang duduk sebelah tu dia mati dah, mana dia tak mai kat sini. Dia pun kata, kami tak jumpa siapa pun daripada taman kita, hang aja mai, orang lain tak nampak. Maknanya orang yang mati sebelum tu dia tak duduk dengan orang yang soleh, dia berada dengan orang yang derhaka dengan Allah Ta'ala, wala a'yazubillah. Orang baik dia akan bertemu. Sebab tu apabila Sayyidina Abu Bilal radhiyallahu anhu nak meninggal dunia, isteri dia duduk tepi dia, isteri dia menangis sangat. Dia kata kat isteri dia, sebab apa kamu menangis? Sebab wahai suamiku, kamu akan meninggal, aku sedih sangat. Dia kata, wah syauqah ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa ashabah. Wah syauqah maksudnya, aduhai rindunya aku, esok aku akan meninggal dunia, dan keesokannya aku dapat berjumpa dengan Muhammadan wa ashabah, Muhammad dan semua sahabat dia aku dapat berjumpa. Maknanya hanya yang sedih, aku ni tak sabar-sabar nak mati, sebab aku nak jumpa Nabi, aku nak jumpa Sayyidina Abu Bakar, aku nak meninggal semua. Hanya yang sedih. Orang sahabat dulu, dia tak akan takut dengan kematian kerana dia dah buat persiapan. Orang yang takut dengan kematian adalah orang yang tak buat persiapan. Orang yang risau bila orang kata pasal mati. Kalau orang-orang bukan Islam, kadang dia kata, hai jangan kata sial. Sial tu kalau orang Pulau Pinang kata soi. Jangan cakap bab mati. Mati ni tak boleh cakap sebab aku rasa tak boleh. Sebab dia rasa risau, dia tak ada persiapan. Tapi orang yang buat persiapan, dia tak akan rasa seronok. Sebab apa? Sebab nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW panggil dua cucu baginda dan Nabi pesan pada mereka. Kemudian Nabi panggil isteri-isteri dan beri pesanan pada mereka. Terakhir Nabi SAW sebut, peliharalah solat dan hamba yang kamu miliki, dan baginda mengulang beberapa kali perkara ni. Jadi hari apa Nabi ulang ni? Hari Isnin. Hari Isnin sebelum Nabi meninggal, Nabi pesan isteri, anak, keluarga, cucu semua pesan. Cuma orang ramai ada tu Nabi habaq kata apa? Hampa jaga semayang nah, hampa jaga semayang nah, hampa jaga semayang. Nabi ulang banyak kali. Dan Nabi pesan apa? Tolong buat baik dengan hamba saya. Tolong buat baik dengan staf yang ada kat bawah hamba. Tolong buat baik dengan orang yang bekerja dengan hamba. Dulu hamba lah. Nabi pesan beberapa kali. Kerana dua benda ni kebanyakan orang akan lupa. Biasa semayang kita lupa. Yang kedua, bila orang tu dah duduk di atas, ada jawatan, orang staf di bawah, dia hanyut staf dia duduk dari bawah, dia buat macam-macam. Nabi ulang beberapa kali kerana itu adalah perkara yang sangat-sangat penting yang Nabi peringat. Detik terakhir Nabi SAW, ketika Nabi SAW hampir sangat nak meninggal, waktu bila? Waktu duha Nabi nak meninggal itu, apa yang berlaku? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sandarkan baginda keribaannya. Kebetulan Abdul Rahman bin Abu Bakar masuk ke rumah dengan memegang kayu sugi. Nabi melihat. Okey. Bila Nabi duduk sandar kat Aisyah, kat riba Aisyah, dengan kepala Nabi ada dekat sini. Antara dagu dan dada. Maknanya kepala Nabi kat sini ya. Nabi sandar macam tu. Masa Nabi sandar, jumpa adik pada Abu Bakar, adik kepada Sayyidatina Aisyah, nama dia Abu Bakar, lelaki. Tiga lah, Asma, Abu Bakar dengan Aisyah, tiga dia beradik. Dia ni masuk, di tangan dia ada kayu sugi. Aisyah kata, aku macam nampak macam Nabi nak berkenan tau, Nabi nak ambil benda tu. Maka aku panggil Abdul Rahman, aku kata, main kayu siwak hang dekat aku. Maka dia ambil kayu siwak tu,
dia lembutkan kayu siwak tu dengan ayat liuk dan gigi dia. Lembutkan, dia bagi dekat Nabi SAW. Maknanya tuan-tuan, Aisyah ni dia punya level ni Allah beri kemuliaan pada dia. Ayat liuk dia lah yang terakhir duduk di mulut Nabi SAW. Nabi buat apa dengan miswak tu? Nabi bersugi gigi. Kalau orang tanya kat kita, apa ibadat yang terakhir yang dibuat oleh Nabi SAW sebelum Nabi meninggal? Adalah Nabi siwak gigi Nabi. Nabi sangat pentingkan kayu siwak dan kayu sugi ni. Aisyah kata Nabi masuk rumah kayu sugi, nak ambil wudu kayu sugi, mulut bau kayu sugi, mulai kayu sugi. Kira sugi ni ada di tangan lah. Macam mana kita ambil berat dengan handset, demikian itulah Aisyah radhiyallahu taala dia kata Nabi ambil berat dengan apa? Dengan kayu sugi, sehingga nak wafat pun dia minta, dah aku lembutkan. Maka kemudian Nabi SAW pegang kayu sugi dengan tangan atau jarinya dan matanya memandang tepat ke arah bumbung rumah sambil bibirnya gerak-gerak dan membaca. Aisyah hampirkan telinganya dekat Nabi pegang macam ni, Nabi tengok bumbung macam tu. Pegang tangan, Nabi tengok bumbung macam tu. Lepas tu ada apa kan Nabi baca? Aisyah duduk belakang, dia dekat, dia baca ayat ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Allahumma ighfirli wa alhiqni bis-salihin wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, ampunilah dosa aku, rahmatilah aku dan pertemukan aku dengan teman yang paling tinggi. Ya Allah, teman yang paling tinggi. Nabi ulang perkataan tu beberapa kali. Nabi pegang kayu siwak, Nabi tengok di atas bumbung, Nabi baca ayat last kali tu, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Nabi pegang, ya Allah, teman yang tinggi. Maknanya menuju ke arah teman yang tinggi. Maka sambil pegang macam tu, Nabi SAW jatuh tangan baginda dan siwak jatuh di situ. Muka Nabi SAW menghadap yang terakhir, jatuh di dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi SAW meninggal tepat pada waktu duha pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Usia baginda ketika itu adalah 64 tahun dan 4 hari. Demikian berakhirnya kehidupan seorang manusia yang sangat banyak jasa dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita tu tersebar sebab ada orang ramai dekat situ dan orang kat luar rumah Nabi pun ramai, semua pun ramai. Maka berita mula tersebar di kalangan orang. Orang lebih ramai terkumpul di situ. Sayyidina Abu Bakar selepas dia jadi imam pagi tadi tu, dia tak jumpa lah Nabi. Dia pergi ke tempat yang lain sebab dia ingat Nabi dah okey dah kot, tak ada masalah dah, Nabi dah sihat dah. Dia tinggal je. Rupanya ketika Nabi SAW meninggal, Sayyidina Abu Bakar tak ada di sisi Nabi, ada dekat Sayyidina Abu Bakar ada dekat lokasi yang lain. Jadi kelam kabutnya dekat depan rumah Nabi ni jadi macam huru-hara. Ada yang percaya, ada yang tak percaya, ada yang tak, alah hampa berita ranjau aku tengok Nabi elok yang subuh tadi. Berita tu tersebar sehingga ada orang dia pergi panggil Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu rumai dekat masjid. Tengok dia ni duduk menangis, dia ni duduk bersandar dekat masjid. Dia ni duduk macam tak tahu nak cakap apa. Ada yang jadi tergamam, ada yang sembang sama mereka, apa nak jadi lepas ni. Nabi janji macam-macam kat kita. Rom nak jatuh, Parsi nak jatuh, apa benda pun tak dapat lagi. Tiba-tiba Nabi dah tak ada dah. Betul ke Nabi tak ada? Kau Nabi pergi mana kau saat Nabi akan mai balik? Jadi spekulasi tentang lepas Nabi meninggal jadi macam isu banyak. Banyak Nabi janji kat kita. Nabi janji kata Rom
Kisra, Parsi semua jatuh. Aku tak nampak apa bayang pun nak jadi pun. Sekarang ni kita baru duk ada di fasa yang baru je. Jadi menyembang di masjid. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia masuk dalam masjid, dia jadi macam orang yang tak boleh kawal. Dia ambil pedang dia, dia kata, siapa habaq Nabi tak ada, aku akan pancung kepala dia. Siapa jangan cakap perkataan tu, apa jangan ulang dah. Baik apa berhenti cakap tu. Macam mana Nabi Musa, dia pi dekat Nabi SAW, dia pi dekat Allah munajat selama 40 hari. Demikian itulah Nabi Muhammad SAW, Nabi akan balik, siapa jangan cakap tu. Semua orang di masjid tak berani. Hak menangis pun tak berani nak kuat. Hak cakap pun diam. Hang tengok aku tengok orang adik-beradik Nabi dalam rumah yang dekat, adik-beradik ni semua dah mula menangis dah. Ketika tu jadi macam huru-hara dalam masjid tu. Dalam semua tu dah fikirlah siapa nak jadi ketua, siapa nak pimpin Islam, macam mana orang munafik tak selesai lagi macam benda ni. Abu Bakar radhiyallahu anhu dia main daripada luar, dia masuk, tapi dia tak masuk dalam masjid. Dia masuk dalam pintu belakang, terus dia masuk jumpa Nabi SAW. Dia selak muka, dia cium Nabi SAW di dahi, kemudian dia tutup. Dia lah manusia yang paling sedih, tapi dia cuba kawal perasaan dia. Dia main dekat masjid, dia kata dekat semua orang, dia pegang bahu Sayyidina Umar, dia suruh Sayyidina Umar duduk. Sayyidina Umar tengok dia, Sayyidina Umar ke tepi sikit, dia bagi tahu dekat semua orang, dia baca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Kata Sayyidina Umar Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia baca ayat, Muhammad itu hanyalah manusia seperti kamu. Adakah dia apabila dia mati atau dia kembali kepada Tuhan, kamu akan kembali kepada agama kekufuran kamu balik? Sayyidina Umar apabila dia dengar ayat tu, dia rasa macam ayat tu baru diturunkan. Seolah-olah dia tak pernah terbayang ayat tu. Bila baca ayat tu, terduduk dia, terlepas pedang yang ada dekat tangan dia, dan dia mula meraung macam baby yang kecil yang menangis tu. Kehilangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dia sedih. Itulah peristiwa cebisan hadis yang dicedok zap yang ada dalam kitab kita. Hak kita tak baca lagi hadis tu, kita jumpa hadis tu, tengok apa jadi pada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ketika di hujung tu. Dia cerita dekat kita. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita pergi habis azan dulu. Azan mana? Selalu tak dengar. Masjid. Saya dah baca hadis tu.
La ilaha illallah. Baik. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Abu Bakr kharaja. Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar. Itulah dia wa ba'da zalika wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia keluar daripada mana? Keluar daripada bilik yang dia ziarah Nabi itu, kemudian baru dia masuk dalam masjid. Nampak Sayyidina Umar berdiri di situ, wa Umaru yukallimun nas, dan Sayyidina Umar sedang bercakap dengan semua orang yang ada dekat situ. Dia kata itulah. Maka faqala ijlis fa'aba. Kata Sayyidina Abu Bakar, duduk dekat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni macam batu, dia tak mau duduk, dia berkeras. Maka fatashahhada Abu Bakrin, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengucap dua kalimah syahadah, famala ilaihin nas, dan dia paling ke arah ramai semua manusia. Malah dia masuk, dia suruh Sayyidina Umar duduk. Sayyidina Umar tak mau duduk. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia kalih, dia tengok semua manusia. Dia kata faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa di kalangan ramai-ramai yang ada ni yang dia menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah tu Tuhan yang maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian dia baca ayat tadi tu, wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan dia baca ayat yang menyebut bahawa tidaklah Muhammad itu melainkan rasul yang pernah diutus macam nabi-nabi yang dulu. Adakah apabila dia meninggal dunia, kamu akan kembali kepada agama, kepada kekufuran? Dan wallahi lakana nasu lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzala hazil ayah. Demi Allah, kata Ibnu Abbas, seolah-olah, bukan Sayyidina Umarnya, semua manusia yang ada dekat di situ tidak tahu seolah-olah tentang wujudnya ayat ini, seolah-olah baru ayat ini diturunkan. Semua ini mereka sedar selepas Sayyidina Abu Bakar baca ayat, baru mereka, ya Allah, betul lah, Nabi ni Allah pinjam je, hantar dekat kita je. Oh, macam orang baru sedar kata ayat ni dah ada. Fatalaqahan nasu minhu falam yasma' basharan illa yatluha. Dan mereka terima ayat ini, dan apabila mereka jumpa orang, mereka akan baca ayat ni. Mereka jumpa orang, mereka baca ayat ni, seolah-olah mengingatkan pada orang tentang wafatnya baginda Nabi SAW. Bermula daripada saat dan detik itu, tidak pernah lagi berlaku keamanan dalam sejarah Islam. Ada aja benda yang berlaku. Start pada zaman Sayyidina Osman, pembunuhan Sayyidina Omar yang dibunuh oleh Abu Lu'lu. Kemudian Sayyidina Osman, masuk Sayyidina Ali dengan Syiah dan Khawarijnya, masuk dalam dinasti Abbasiyah, dia masuk. Semua tu masalah yang tak pernah habis. Kemudian datang pula golongan Tatar yang bunuh jutaan manusia lagi pula di situ, di Iraq, di Baghdad tu, bunuh lagi. Dia tak aman sampai sekarang ni lah. Tapi walaupun jutaan benda berlaku, Islam dia masih survive. Dia ada lagi, dia tak hilang secara total. Teruk-teruk orang buat pun ada lagi. Jepun main bunuh orang Islam banyak pun ada lagi orang Islam. Islam tu masih bertapak lagi. Okey lah, ada tu buat pondok-pondok yang duk ajar. Islam ni nampak macam dia hilang, tapi dia Jepun belah, British belah, Islam dia naik balik. Dulu-dulu memang dia slow lah. Memang dia berat, depa memang sengaja buat supaya hilangkan. Zaman piramid jarang tunjuk orang pergi masjid semayang semua, jarang. Zaman piramid jarang. Dulu-dulu 70-an ustazah pun pakai 60-an kain macam tu kan. Saya tengok gambar kat Mesir dulu-dulu kan, ustazah 60-an dulu. Ada gambar-gambar kat galeri tu. Ustazah pun menyanyi, menari macam Cak Limpong tu. Ustazah Azhar pakai tudung nampak macam datin-datin tu kan, pakai tu.
menari talian lilin pakai kebaya ketat tu ustazah di Mesir tu. Buat apa tarian apa siapa main ke duduk menari. Dululah. Lepas tu alhamdulillah bagus sikit demi sikit orang duk belajar. Lah ni bukan kata ustazah makcik pasal malam tu dah labuh dah. Purdah siap dengan package dengan stoki tangan semua. Alhamdulillah. Baik. Itulah beberapa benda berkaitan dengan peristiwa wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jumpa dia akan datang mengeluarkan air mata waktu orang menangis, waktu meninggal dunia boleh tak menangis sampai keluar air mata. Tu tajuk dia. Dia akan datang tidak. Tapi dah tak tahu ke Ramadan dah. Kalau dan lagi kalau tak ada pakat Ramadan aja dia. Jadi Ramadan apa nama Ramadan kita tak ada program lah setakat ni Jadi satu lagi sempat lagi satu insya-Allah. Jadi saya doakan dimudahkanlah proses pembesaran surau tuan-tuan ni insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.